Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Melaka 89.5 FM. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Aiz Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk
Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amal Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan, dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Kunjungi pameran Sultans of Science di Petroscience The Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Yep, bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali bersiaran temankan saya. Dan hari ini dah masuk jam 9 malam untuk sama-sama kita ikuti setiap Jumaat. Sama-sama kita dengarkan perkongsian ilmu dalam segmen Dari Hati. Anda yang bersama kami, kita bersiaran dekat radio macam biasa. Anda juga boleh tonton siaran ini, Dari Hati ini bersiaran pada malam ini bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein di Facebook kita secara langsung juga. Dan anda boleh ikuti kami terbaru di YouTube channel kami IKIM. Pergi je IKIM, subscribe lah terus. Sebab ada program-program terbaik yang boleh anda sama-sama kongsikan soalan dekat situ. Ataupun anda boleh sama kongsi share, klik button like, apa semua tu. InsyaAllah semoga bermanfaat lah apa yang kami nak bawakan malam ini bersama dengan tetamu kita untuk kita bicarakan satu isu yang amat penting juga untuk kita dengar sama-sama. Memasuki tahun 2021 ini pelbagai cabaran dan ujian yang kita lalui. InsyaAllah kita nak dengarkan perkongsian bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, apa khabar? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun insyaAllah malam ni ada satu lagi perkara yang bakal kita bawakan malam ini. Tajuk kita berkaitan dengan kesedihan adalah keperluan tetapi salah berlebihan. Jadi tahun ini mungkin ialah kalau kita tutup hari itu tahun 2020, kita harapkan sinar yang lebih cerah menanti untuk tahun 2021. Cuma kita merancang, Allah juga merancang perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, dan apapun ketentuannya saat ini dengan ujian yang datang dalam hidup kita, pasti fasa ujian ini di awal tahun ini kita lalui dengan banyak bermain dengan emosi. Juga ada sahabat-sahabat kita yang masih lagi saat ini rumah mereka dinaiki air, ekoran banjir yang melanda beberapa negeri di negara kita ini. Dan ada juga yang bimbang dengan kes-kes COVID-19 yang saban hari semakin meningkat. Ada kluster-kluster baharu dan juga pastinya bila diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan PKP 2.0 tambah pula Haji, malam ni ada hari ni ada lagi baharu PKP di negeri Kelantan, juga di kawasan Sibu, Sarawak. Itu juga PKP yang bakal bermula esok nanti. Mungkin ada setengah orang
bimbang lah tentang mungkin bisnes baru nak lega, dah kembali melalui fasa-fasa derita dalam bisnes mereka. Ada anak-anak yang mungkin memikirkan bagaimana sesi persekolahan 2021. Adakah fasa 2020 akan kita teruskan pembelajarannya tahun 2021 ini bagaimana? Jadi kita lalui sedih, ya memang sedih. Perlu sedia dalam hidup kita. Itu lumrah kehidupan kita. Ada perasaan sedih. Cuma kita nak bicarakan pada malam ni, kesedihan perlu tapi salah kalau kita berlebihan. InsyaAllah Haji mungkin kongsikan awal ini mukadimah kita dari hati untuk sahabat pendengar kita. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, saya hormati penerbit dan juga DJ rancangan Dari Hati, Haji Faiz Haji Osman, ibu ayah, guru-guru, para masyaikh, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan, yang menonton dalam slot ini secara live di Facebook. Mungkin boleh kita sama-sama kongsikan, jadi mungkin jadi sebab-sebab kebaikan sebenarnya. Kadang-kadang ada satu perkara yang kecil yang kita lakukan kebaikan tu, dia jadi besar pula, yang kita tak jangka kebaikan untuk kita. Jadi pada malam ini saya dengan penuh rendah diri lah, nak mengajak semua untuk kita sama-sama melihat dan menilai. Mungkin ada satu sudut yang kita terlepas untuk melihat, sebagaimana kehidupan kita ni, kita bila sampainya panas, kita rindu dengan hujan, tapi bila hujan berterusan, kita katakan, kita tanya kenapa tak panas, berselang-seli. Jadi itulah lumrah dalam kehidupan kita. Kita mahukan sesuatu dan tidak mengapa, itu lumrah kehidupan kita. Tapi para pendengar, para penonton, sama-sama juga untuk kita lihat. Kadang-kadang ada perkara yang Allah kurniakan ini, dia tak jadi perkara yang menggembirakan pada awal, sebab kita perlukan tuntunan, kita perlukan seseorang untuk menunjukkan jalan, dan kita memerlukan hikmah, dan hikmah ni perlu dicari. Dan saya sekali lagi dengan penuh rasa rendah diri nak mengajak sama-sama untuk kita melihat, menilai. Saya sempat dalam 2 minggu ini bersama sahabat-sahabat yang ada yang di kalangan sahabat kami yang berada di lapangan sebagai barisan hadapan frontliners menghadapi isu-isu berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya tanya kenapa tak kongsikan gambar, tapi mereka sangat-sangat taat, patuh kepada arahan, kepada etika kerja. Sebab perkara-perkara ini bukan untuk tontonan dan sebaran, tetapi apa yang mereka rasai dan alami sangat, kalau saya lah yang duduk dalam telefon dan bercakap secara live dengan mereka ni, dapat rasai betapa sedihnya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa marahnya mereka melihat kepada suasana ketika mereka berusaha menjaga mereka yang dijangkiti dekat luar, kita pula mengambil enteng, malah berkata-kata sesuatu yang menyakitkan hati mereka yang sedang berusaha. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan sahabat-sahabat saya ni bekerja selama 18 jam tanpa henti. Saya tak boleh nak fikir, jadi kalau saya sendiri dekat tempat kerja dalam 9 jam tolak dengan waktu rehat, ditambah lagi dengan 9 jam, bukan berada balik di rumah tapi berada di sana. Saya tak boleh nak bayangkan esok dia akan datang hati balik yang sama. Dan kesedihan itu mereka rasai, dan saya paling khawatir jika sahabat-sahabat kita ni berada dalam keadaan yang burn out, terlalu penat. Tapi subhanallah, saya tanya, awak, yalah bahasa kawan-kawan kau rasa macam mana sekarang ni? Tak apa Ikram, boleh lagi ni, boleh teruskan. Sangat bersemangat. Sebab mereka kongsi ada di kalangan pesakit ni pun ada yang positif. Maksud bukan positif COVID-19 saja, tapi memberi kata-kata yang positif. Menolong, membantu mereka, contohnya menolak makanan, kemudian tanya khabar, jadi subhanallah, ini satu sisi yang baik, ada, tapi mungkin orang di luar sana tak melihat. Jadi subhanallah, saya mengharapkan kesedihan ini digantikan dengan kemudahan urusan.
Dan tak lupa juga Haji, sahabat-sahabat saya yang diuji dengan musibah banjir. Kan, subhanallah, ada rakan saya yang balik bercuti, kemudian tak dapat nak balik ke daerah kan, disebabkan terkandas dalam banjir. Kan, akhirnya beliau melapor diri dekat ibu pejabat daerah yang terdekat kan, untuk melakukan tugasan. Mana bila terkandas tu bukan saya saja duduk kat rumah, tapi dia bertugas pula. Subhanallah. Dan saya bangga kan, dalam suasana kesedihan dia dengan kerosakan kenderaan, tapi dia tetap juga nak melakukan sesuatu kan, untuk pada saya negara kan. Dan inilah suasana yang kita perlu ada, kita tanam dalam diri kita, walau macam mana keadaan pun, tanyakan apa yang telah aku bagi kan, kepada pertiwi ini kan, kepada negara kita ini, hatta sekecil perkara. Subhanallah. Justru para penonton, pendengar yang saya muliakan dan saya kasih sekalian, pada awal ini saya nak kongsikan satu yang saya sentiasa amalkan lah bila mana saya rasa dalam sedih, saya rasa kecewa. Kita dan semua manusia biasa kan, kita pasti merasa kesedihan. Dan kesedihan ini, persoalan yang ditimbulkan, adakah perlu ataupun berlebihan kan? Dan ini kita kena tahu. Amalan yang biasa saya baca adalah lafaz zikir ni ialah la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada ilah, maksudnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain daripada Allah yang maha agung dan maha santun, dan illah iaitu sembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Rabb, Tuhan yang menguasai arash, yang maha agung. Dan dia, ya Allah, yang menguasai langit. Dia, Allah, yang menguasai bumi. Dan dia, Rabb, yang menguasai arash, lagi maha mulia. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan bapa yang saya muliakan dan saya kasih sekalian, saya faham dan kita semua tidak boleh mengatakan saya tahu apa yang kalian rasai dalam kesedihan. Sebab kita masing-masing ada kesedihan yang berbeza. Emosi orang ni tak boleh dinilai. Dan kita tak boleh tengok muka seseorang tu nampak sunggul, maka kita kata awak sedih je. Sebab kita tak boleh nak menilai apa yang ada dalam lubuk hati mereka. Dan tuan-tuan dan puan, sebab bila kita letakkan penilaian, maka kita seolah-olah memberi gambaran kita tahu apa yang orang lain rasa. Itu salah. Jadi kalau kita jumpa seseorang dalam muka nampak sunggul, nampak macam sedih, tanya dia apa khabar, awak okey tak? Ini bahasa mudah, bahasa hipster sekarang ni, okey tak? Jadi kadang-kadang petikan ayat itu dia boleh memberikan satu rangsangan untuk mereka bersuara, berkongsi. Rather dan kita memberi hukum, awak ni nampak macam murung, awak ni macam tak kan. Jadi keluarkan perkataan yang bersifat membina, yang bersifat memberi ruang untuk mereka bersuara, open question. Itu penting untuk kita faham. Dan balik pada tadi yang saya bacakan tadi kan, zikir tadi dalam lafaz hadis tadi, al-qarb ni adalah perkara yang bebankan kita. Kita rasa sangat berat, dada kita ni seolah-olah ditekan, dan kita boleh jadi marah, pantang orang kata sesuatu walaupun bukan berkaitan kita pun kita boleh datang marah. Bila dekat pejabat dengan orang bising, kita rasa nak marah. Sekarang ni dalam PKP, Allah uji kita semua. Mungkin bunyi jiran anak-anak menangis dan sebagainya, kita nak rasa nak naik angin. Kan? Pantang silap sedikit, kita nak naik angin. Dan kat sinilah yang Rasulullah SAW kongsikan dengan kita untuk kita faham. Al-Qarb ni adalah ujian yang berat. Ujian yang berat. Dan kita disunahkan baca bacaan ini bila kita rasai ujian itu berat untuk kita tanggung. Dan ubat daripada ujian berat ni, yang pertama mestilah kita tauhidkan Allah. Maknanya sebesar mana pun masalah yang kita lalui, hatta sekecil mana pun isu yang kita hadapi, kita besarkan Allah. Dan sebab itulah itu adalah ubat pertama yang kita tauhidkan Allah, dan kita bermunajat dengan Allah.
dengan sebut namanya. Saya nak kongsi tuan-puan pada awal ni. Yang saya banyak sangat Haji nak kongsi bila cerita tentang sedih ni. Saya. Beberapa klien saya, subhanallah, dalam waktu PKP inilah beliau seorang yang berniaga. Masuk PKP pertama dia boleh hadapi, bila ada PKPB dia boleh lalui. Tapi dia kata bila masuk PKP ni hari yang kedua, hari ketiga, hari kedua subhanallah, dia dah rasai memang tak boleh nak pergi. Dan dia kongsi dengan saya, kenapa dia kata masa PKP pertama tu yang lama tempoh tu dia rasa masih boleh lagi. Dia kata masa tu dia terpaksa kurangkan perbelanjaan harian dekat rumah dengan gaji pendapatan yang sangat sedikit. Dia punya kedai terpaksa dilepaskan sebab tak mampu nak bayar sewa. Tapi dia kata dan dalam tempoh sebulan tu dia bila buka masjid surau dia pergi, dan dia kata dalam tempoh sebulan dia rasa kehilangan segala-galanya dengan anak 2 orang yang kecil, isteri dekat rumah. Dia kata dia tak ada apa-apa dah. Tiba-tiba bila satu hari tu bila dia nak pergi masjid yang sama, seorang bertanya pada dia, awak nak okey tak? Orang yang dia tak kenali, orang yang dia tak tahu daripada mana datang. Dia kata saya alhamdulillah okey. Orang tu kata saya nampak awak sebulan ni dekat masjid, subuh tak pernah tinggal, saya suka. Dia kata orang ni umur dalam puluhan tahun lah, dia kata 50-60 tahun. Dia kata nak jom ikut pakcik, kenapa pakcik nak ambil ni, dia bagi segenggam. Dia kata memang duit ni dia simpan, dia nak bagi sesiapa saja yang hati dia terpaut ayat pakcik tu. Dan dia kata ikram dalam tu bukannya 100-200, tapi 1,200, out of nowhere, dia tak kenal pun. Dan dia kata dengan jumlah itu dia mampu selesaikan urusan-urusan yang dia perlu. Adalah beberapa perkara yang dia perlu bayar. Subhanallah. Tuan-tuan puan, ini yang dikatakan sebagai Allah Al-Azim, Allah Maha Agung. Kadang-kadang bila kita sampai satu masalah, kita sedih, tak salah untuk kita bersedih. Tapi kena ada limitasi untuk kita bermula balik dengan Allah. Kita mengadu pada yang empunya kepada kedukaan yang kita rasa. Dan ada persoalan lagi, kenapa Allah nak uji pula? Kan? Tetapi subhanallah, nampak tak jalan cerita tu? Seteruk dia kena tu, hilang segala-galanya. Dia tak pernah terfikir pun akan kehilangan tersebut. Dia tak pernah terfikir pun dia boleh terlepas nak bayar dia bisnes kecil, nak bayar sewa kedai yang dia kata pada saya itu bukan salah tuan kedai, bukan salah sebab itu perjanjian. Subhanallah, nampak tak positif yang dia cuba bawa. Dan subhanallah, saya masa tu saya sebab sangat dengar. Ini kisah yang nyata yang kadang-kadang kita perlukan kisah-kisah ini. Kita perlukan supaya kita dapat sama-sama menolak diri kita ke hadapan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian sekalian. Dan mudah-mudahan dalam zikir tersebut ada juga Al-Halim, yang nak tunjukkan bahawa Allah itu maha berilmu. Sehingga kita ni, kalau orang jahil, iaitu maafkan saya, bodoh, kalau dia jahil, dia bodoh, tetapi bila dia memiliki hilm, kesantunan, dan akan ada al-karam, kemuliaan pada diri dia. Dan ini yang kadang-kadang kita berapa ramai hari ini, bila dia rasa susah, dia berusaha untuk dapatkan duit yang dia rasa itu sumber kepada kebahagiaan, yang dia rasa untuk ditayangkan, ditunjukkan, tetapi akhirnya dia kecewa dalam kekayaan, dia kecewa, kesedih dalam keduniaan yang dimiliki, sebab dia tak ada apa tadi, dia tak ada hilm, kesantunan, dia tak ada al-karam, kemuliaan, disebabkan mungkin sifat memberi yang tiada. Ya subhanallah, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan pada malam ini jadi menjadi jalan-jalan kebaikan untuk barangkali kita dapat sesuatu, melihat dalam kekurangan ini, lihatlah keagungan Tuhan, Al-Azim, yang Allah itu maha agung, yang memiliki, maha dapat menyelesaikan segala perkara yang sedang kita kesuti. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Haji untuk awal ini mukadimah kita tentang tajuk yang kita bicarakan bersama-sama tentang kesedihan itu adalah satu keperluan, perlu dalam hidup kita. Kalau nak sedih, rasa sedih-sedihlah. Cuma salah kalau kita berlebihan. InsyaAllah kita nak kongsi-kongsikan apa jua soalan-soalan anda, kemukakan bersama-sama kami. Mungkin ada ujian-ujian yang dalam hidup hari ini menguji sungguh rasa sedih dalam diri. Kongsikan cerita anda. Mungkin ada nak bersama-sama kita dengarkan perkongsian Tuan Haji kita selepas ini. Jadi anda kongsikan dekat Facebook kami IKIM FM soalannya dekat situ, ataupun dekat YouTube channel kami IKIM, dekat situ pun sertakan komen dekat situ, insyaAllah saya boleh bacakan nanti. Dan pastinya WhatsApp kami seperti biasalah 01129004 004. Kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini bicara kita dalam segmen Dari Hati bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Salam buat junjungan khairal anam, dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi riwayat insan yang terpuji, bersalah silat para nabi keturunan Quraisy yang melek pekerti. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci Islam, agama yang diredai. Dari gelita jadi cahaya, dari derita jadi bahagia, kerana dia membawa rahmat, kerana dia jua pemberi syafaat. Ahmad itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Dia Muhammad penutup sekalian nabi, penyampai risalah suci, dia pembela di mahsyar nanti. Muhammad huwa khatimun nubuwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna. Dia tauladan utama, sunahnya jaminan syurga, berlandaskan wahyu yang maha esa. Wa imma cerca ataupun hina, hatta dihunus pedang kufar durjana, namun baginda beralah tiada, kena percaya Allah tetap bersamanya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini. Saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita untuk segmen Dari Hati. Waktu ini bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Kesedihan adalah keperluan tetapi salah berlebihan. InsyaAllah anda kongsikan soalan anda 0112900404. Juga dekat Facebook kami IKIM FM dan juga di YouTube channel kami IKIM. Semoga bermanfaat. Ada sahabat kita minta doa, katanya isterinya sedang jalani pembedahan. Semoga selamat, insyaAllah kita doa sama-sama lah. Apa pun pada anda, atas apa pun ujian yang dihadapi saat ini, kesedihan yang kita lalui fasa kehidupan kita hari ini, kongsikan cerita pengalaman anda. Mungkin anda sendiri ada cara tersendirilah nak atasi rasa sedih dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi carangan-carangan anda, pengalaman daripada apa yang dah pun anda laksanakan mungkin sebelum ini, PKP yang sebelum ini, ada perkara-perkara yang menguji anda selesaikan dengan cara anda. Boleh kongsikan di Facebook IKIM FM, YouTube channel kami IKIM dan WhatsApp kami 0112900404. Silakan Haji, kita nak sambung lagi bicara kita pada malam ini tentang sedih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, para pendengar yang beriman. Masya-Allah, ada beberapa orang yang sempat saya baca DM kepada saya di Instagram dan Messenger di Facebook. Dan masya-Allah, tuan-tuan perempuan yang saya kasih, saya muliakan. Terima kasih yang saya nak ucapkan. Dan kalau kesedihan ini saya kata dan saya kongsikan ini, dan saya yakin kan, haji kita, saya sendiri pun ada waktu-waktu untuk kita sedih. Dan kadang-kadang sedih juga tengok nasib umat kita hari ini. Kalau kita rasa kita dekat Malaysia ini teruk, bayangkan apa yang sedang berlaku dekat Yaman, dekat Syria. Dan di tempat-tempat di mana umat Islam dalam kalangan minoriti berada dalam tekanan, dalam kebimbangan, rasa ketidakselamatan mereka. Subhanallah. Dan bila rasa begitu, dia meningkatkan rasa betapa syukurnya saya berada di sini. Ada sesuatu lagi untuk saya suapkan ke dalam mulut, anak dan isteri. Dan subhanallah, tak kurang juga kita melihat, saya melihat kalau dulu Haji, saya ingat tahun lepas saya dah kongsikan betapa sedihnya tak boleh berada dekat Kemboja. So saban tahun setiap bulan Ramadan saya akan pergi bersama jemaah pergi ke sana memberi bantuan, melihat sahabat-sahabat saudara-saudara kita dekat sana yang berbagai kekurangan, makanan, pakaian, bahkan untuk mendengar kisah-kisah mereka, keserokan raut di wajah mereka bila menceritakan tentang perkembangan diri mereka. Dalam kekurangan itu mereka masih merasakan kecukupan. Subhanallah. Dan bila mendengar kisah-kisah yang kita sedih, tapi orang lain melihat diri ni biasa. Dan ada pula saya jumpa, awak tak payahlah sedih sangat, kan? Kita orang okey je. Tapi kita lihat dia makan dengan pucuk-pucuk paku, kan? Gas tak boleh nak beli, memang tak mampu. Dan anak-anaknya kambung perut sebab ada cacing dan sebagainya. Subhanallah. Tapi dia boleh kata, awak jangan sedih lah, kita orang okey saja. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila melihat dalam keadaan ini, saya merasakan perlunya kita sentiasa melihat lembar-lembaran Al-Quran, ibarat satu peringatan ayat-ayat kalam daripada Allah kepada kita yang hamba yang hina ini, yang kedel ini. Saya yang mengingatkan ini sendiri pun tuan-tuan memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada para alim, para mu'alim, pada guru-guru, dan apatah lagi kita semua. Dan dalam surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, yang kita baca, yang kita lihat bagaimana Allah ingatkan kita, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan boleh tak kita untuk rasa sedih?
Dan ini salah satu daripada kalau dalam bidang psikologi ini kami menggalakkan klien atau siapa sahaja kalau dia rasa sedih silakan. Silakan untuk rasa bersedih. Sebagai seorang psikologis Muslim, kaunselor lifestyle Muslim, saya katakan sedih ini tak salah. Jadi kadang-kadang kita kata, kamu lelaki, kamu tak boleh menangis. Salah. Dan jangan menangis. Jangan menangis. Kamu kena kuat. Sedangkan dia sedang kehilangan sesuatu yang disayangi, dia kasihi. Tidak. Kita kena biarkan dia merasai perasaan sedih tu. Kalau dia nak menangis, dia akan menangis. Sebab itu, cara, elemen yang Allah jadikan bukan sia-sia untuk seorang mengelirkan air mata untuk rasa sedih. Jadi biarkan dia rasa sedih. Dan so dengan cara begitulah dia dapat melegakan hati perasaan dia. Cuma ia perlu dalam rangka kawalan. Sebagaimana Nabi SAW ingatkan kita, jangan sampai kita bertampar dengan sebahagian amalan golongan yang difatwakan sesat kat Malaysia kita ini, melampau-lampau dalam kesedihan, meraung-raung di kuburan. Jadi subhanallah, Nabi SAW dah tahu dah perangai dan sikap kita macam mana, maka Nabi SAW sertakan dengan panduan. Dan subhanallah, sedangkan kekasih hati kita yang kita rindui, yang kita kasihi, yang dah berapa lama dah, ramai juga yang berasa sedih, yang tak dapat nak menziarahi baginda Nabi SAW dekat Madinatul Munawwarah. Yang kita rindui pun pernah berasa sedih. Nabi SAW sendiri pun bila kehilangan anak dia Ibrahim, Nabi mengalirkan air mata, tuan-puan. Jadi ini bukan satu perkara yang salah. Jadi sebab menangis ni adalah satu kerangka takut kita dan harap kita kepada Allah, supaya kita ni bebas daripada api neraka. Dan bersedih yang dilarang adalah bila kita tiada berserta dengan ketidaksabaran. Kita tak dapat nak menerima takdir dan nak menerima kehilangan. Dan ada kadang-kadang kesilapan yang berlaku, contohlah bila seorang kehilangan dan kita lihat kehilangan di keluarga, kita dia ni tak sedih pun, tak menangis pun, kan? Itu adalah tu fikir sesuatu. Contoh dia kehilangan isteri dan sebagainya, contoh. Sedangkan itu dipanggil sebagai delayed grief. Dia satu kesedihan yang dia lambat, dia berlaku secara lambat. Tapi siapa tahu dalam sujud, dalam tahajud, dalam munajat dia bersendirian, dia menangis, kan? Jadi kita bukan boleh menilai apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dilalui oleh seseorang. Dan subhanallah, saya katakan tadi, Rasulullah SAW sendiri pun rasa sedih akan kehilangan. Tapi kita lihat sunnatullah, satu sunnah ditunjukkan oleh para Nabi, bila sedih, mereka akan bangkit untuk berjuang. Dia tidak memanjangkan kesedihan. Bayangkan kalau mereka memanjangkan kesedihan, selain Nabi SAW, kita tahu Yaumul Hazam, kan, tahun-tahun kedukacitaaan, kesuraman, kehilangan bapa saudara, kehilangan Sayyidatina Khadijah, sangat sedih. Kita tahu kan bagaimana ucapan-ucapan Nabi SAW. Guru kita Ustaz Muhammad Ajijul pun menceritakan betapa Nabi SAW rasa sangat sedih, duka cita. Bayangkan kalau Nabi SAW memanjangkan kesedihan itu, maka mungkin tak akan berlakunya proses dakwah. Tapi ini yang nak ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita, umat baginda Nabi SAW, untuk kita segera bangkit, melakukan sesuatu. Dan tuan-tuan, ada juga yang mungkin kita saling mengingatkan. Mungkin kita, tanpa kita sedar, kita memanjangkan kesedihan. Dan akhirnya seolah-olah kita seakan-akan Allah itu tidak wujud dalam kehidupan kita. Kita biarkan kesedihan itu menguasai diri kita. Duduk diam diri kat satu tempat, tak berusaha untuk cari bantuan, untuk mencari pertolongan. Mungkin dengan kaunselor berdaftar, dengan program psikologi yang ada dekat Malaysia ini. Dan tuan-tuan, Rasulullah SAW, kalau kita lihat bagaimana caranya supaya kita ni tidak rasa sedih,
ada tadi saya sebutkan dalam surah At-Taubah, bagaimana kita rasa sedih, kita kena terima, kita kena tahu, dan kita kena iktiraf kesedihan itu. Contoh, ya Allah, aku sedang sedih ni. Ya, itu iktiraf. Maknanya kita tahu kita sedang sedih. Kalau kita denial, kita menafikan, aku tak sedih. Tapi perbuatan kita mengasingkan diri dengan orang, kita tak bercampur gaul, kita rasa saya boleh tak kena, cepat terasa hati. Itu maknanya kita tidak menerima. Kita tak mengiktiraf emosi yang sedang kita alami, iaitu emosi kesedihan. Dan ini penting. Kenapa saya kata penting? Sebab bila kita tahu kita sedih, maka kita tahu kat mana kita nak tuju. Ya? Dan bayangkan kalau kita denial, kita menafikan, maka selama-lamanya kita akan berada dalam kesedihan. Sebab apa saya kata macam ni, Haji? Ada satu klien saya lama lah dulu. Dia Allah SWT Muhammad. Orang yang berada, anak seseorang, dan masa usia dia kami lakukan ziarah. Umur dia ketika itu dah masuk umur 50 tahun. Dia duduk dalam rumah Allah SWT Muhammad, mendiang ibu ayah dia yang pergi, meninggal. Dan dalam rumah tu, Haji, kalau kami masuk tu, tengok dalam rumah tu penuh dengan sampah-sampah. Kan? Lumut. Kan? Air bertakung. Sebab dia tak baiki rumah dia. Rumah tu banglo, kan? Besar. Itu dia sebagai dalam istilah psikologi hoarder. Kan? Mereka yang suka menyimpan satu barang dalam rumah, banyak-banyak, yang dikatakan dia boleh gunakan pada masa akan datang, tetapi barang-barang itu makin lama makin bertimbun. Contoh, dia simpan sampah kononnya untuk dijual, tapi tak terjual pun, tapi dah menimbun daripada atas ke bawah rumah. Dan tuan-puan kena sedar, kalau kita simptom-simptom ini, maknanya mungkin ada satu event, ada satu keadaan dan perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kes klien saya tadi, beliau kehilangan sangat sedih sebab dia rapat dengan ayah dia. Bayangkan selama 30 tahun dia memendam kesedihan, dia duduk bersendirian dalam rumah tu dengan segala kekotoran. Bahkan binatang-binatang berbisa pun ada. Jiran-jiran tetangga ni berapa kali dah buat laporan. Tapi tuan-tuan, rupanya bila saya explore, bila buat sesi kaunseling dan sebagainya, saya dapati perkara yang tersimpan dalam hati dia menyebabkan dia menyimpan semua barang ni adalah tentang kesedihan. Kan? Maka sedih ni kalau kita tak kawal, dia boleh jadi bebanan. Tadi saya sebutkan awal pada slot pertama tadi, al-qarb tadi, kan? Kalau kita tak atasi kesedihan, dia boleh menyakitkan hati kita. Daripada sedih jadi tekanan, kemudian jadi kemurungan dan sebagainya. Terutama perempuan yang saya mulakan saya kasihi sekalian. Dan apa yang kita alami hari ini, mungkin orang tak faham. Sedih ni memang baik, dia ada sisi baik. Sekali-sekala kesedihan ni dia akan lembutkan hati kita. Bila melihat, tadi saya ceritakan bagaimana para frontliners yang berkongsi dengan saya. Kenapa saya kata lembut hati? Saya rasa, cuba rasai, cuba saya dalami perkataan-perkataan yang mereka kongsikan tu, seolah-olah di tempat mereka tu keadaan bagaimana yang mereka sedang hadapi. Kan? 18 jam tak balik rumah, duduk dekat pejabat. Bila pergi balik rumah pula, tak sampai 3 saat selesai mandi boleh tidur. Esok pagi ulang balik rutin yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian kalian. Dan cubalah kita pejam mata, kan, fikir tentang nasib, keadaan orang lain. Walaupun kita rasa kita dah teruk, tapi cuba kita rasa. Itu dia panggil sebagai empathy, emotional empathy. Kalau kita letak diri kita ni pada tempat orang lain, maka kita akan mudah. Hari ini tuan-puan masuk PKP yang kedua, ada tak kita tanya khabar jiran tetangga kita? Saya. Sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang kita kenali, mungkin mereka dalam keadaan yang susah, sukar. Ya? Mungkin kita tak boleh nak memberi, tapi dengan pertanyaan khabar, barangkali mungkin boleh mengurangkan rasa hati mereka. Sebab ada orang yang mengambil berat tentang diri mereka. Dan hatta mungkin dengan doa kita selepas habis solat. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kesedihan yang berlebihan dia
tak akan pernah jadi penyelesaian kepada satu masalah kita. Dan kalau kita perhatikan kita ada masalah, tak salah untuk sedih, saya tegaskan sekali lagi, tetapi bergeraklah untuk menyelesaikannya. Jadi Terima kasih banyak Haji untuk bicara kita pada malam ini berkaitan dengan tajuk yang kita bawakan berkaitan sedih ini. Jadi sahabat-sahabat saya nak ajak anda untuk berinteraksi saat ini bersama-sama dengan kami 0112900404 dan juga interaksi anda dekat Facebook dan YouTube channel kami. Kejap lagi saya bacakan, ada dah sahabat kita yang kongsikan soalan dengan kita. Jadi nak berehat sekejap sebelum kita raikan soalan-soalan anda. Bersiaran sehingga jam 10.30 malam untuk dari hati ini. Ada kesempatan lagi untuk kita tanyakan apa jua persoalan berkaitan dengan kesedihan. InsyaAllah kami raikan seketika nanti. Jadi ada jangan mana dari hati berehat seketika untuk kembali kita dengarkan dari hati kita berkongsi mencari solusi. Beranya meninggalkan semua kisah suka dan duka yang terjadi di antara kita berdua. Akan kusemaikan memori bekalan untuk aku mengingati dirimu. Engkaulah sahabatku, kau sentiasa dalam hatiku. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira. Kabarkanlah jika engkau berduka, aku akan ada saat kau pelukanku. Kau hadiahkan inspirasi, juga motivasi dan nasihat teguran tanpa sanksi. Ajarku erti memberi, makna menerima dengan ikhlas dan setia. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira. Kabarkanlah jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukan. Peristiwa kita yang lalu akan kulukiskan menjadi potret indah yang tersemat di jiwa. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira. Kabarkanlah jika engkau berduka, aku akan ada, aku akan ada saat kau perlukanku. Engkaulah sahabatku, engkaulah sahabatku. Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah Plan Smart Rate 1 Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes, anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data sehingga 70GB dengan melanggan Plan Smart Rate 1 Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari rate1.com.my. Rate 1, back to basics. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Penyampai berkaliber,
Salam warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu, Jangan lupa buat inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Yep, terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islamiah. Dalam perjalanan hati-hati, mandu, kami doakan selamat sampai ke destinasi yang tenang-tenang dekat rumah seisi keluarga ni. Teruskan kesetiaan anda. Kami bersiaran untuk dari hati pada waktu ini bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita pada malam ini untuk kita dengarkan bicaranya berkaitan dengan kesedihan, dan anda soalan-soalan anda kemukakan di Facebook kami IKIM FM, di YouTube channel kami IKIM, di WhatsApp 01129004 004. Haji, ada sahabat kita berkongsi soalan di WhatsApp IKIM ini. Ada yang bertanya, apakah langkah yang boleh dilakukan seandainya diri kita alami kemurungan? Dia kata dia telah mendapat rawatan di hospital, juga didiagnos sebagai sakit skizofrenia. Soalannya, adakah saya masih boleh mendirikan solat sebagaimana dulu? Perkara ini menimbulkan persoalan yang membuat saya sedih. Soalannya, Haji, mungkin nak respon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang bertanya tadi. Subhanallah, tuan-tuan, sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kesakitan, dikurniakan kesembuhan. Sekali lagi saya katakan, isu kesihatan mental kita kena tangani sama sebagaimana isu kesihatan fizikal yang kita rasai. Contoh luka, kan, jatuh, patah dan sebagainya. Kan? Jadi untuk mengelakkan stigma, sebab sakit itu tidak nampak, kan? Kemurungan, ya? Skizofrenia dan sebagainya. Subhanallah, saudara, saya yakin saudara atau saudari telah diberikan preskripsi ubat, maka makanlah yang sesuai dengan keperluan dan dengan dos yang ditetapkan. Berkaitan dengan solat, wajib untuk kita laksanakan. Cuma mungkin dalam keadaan tertentu saya rujuk guru-guru saya bertanya bagaimana bila makan ubat tu tertidur. Kadang makan ubat ni dia tidur lama, tuan-tuan. Dia jaga melepasi waktu-waktu solat. Misalnya dia makan pukul 10. Ini contoh pagi. Mungkin dia terlepas waktu zuhur, maghrib baru dia sedar. Jadi guru saya pesan maka qada lah seperti biasa. Sebab itu bukan sengaja untuk lakukan. Dan tuan-tuan, untuk sakit-sakit ini insya-Allah dengan izin Allah mereka boleh sembuh. Jadi yang penting ikut saja keperluan. Dan tapi saya nak mohon saudara, saudari cuba dapatkan juga bantuan dari sudut talk terapi dalam musim PKP ini. Mungkin boleh berhubung dengan kaunselor-kaunselor berdaftar, pegawai-pegawai psikologi di luar sana yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat misalnya, melalui video call. Sekarang ni PKP aja pergerakan tu memang agak sukar untuk face to face. Saya akui. Jadi mungkin melalui email, telefon misalnya. Jadi ikut saja prosedur itu. Dan insya-Allah dengan izin Allah boleh untuk sembuh. Maka solat. Jangan, saya selalu pesan pada dulu masih rajin waktu kita tak ada PKP aja, saya turun ke lapangan jumpa adik-adik yang anak remaja kita yang bersia-sia dekat jalan-jalan dekat Kuala Lumpur, badan-badan lain. Antara soalan mereka, saya ni jahat, buat itu, buat ini. Masih ada ke Tuhan nak pandang? Subhanallah, ni anak-anak kita dekat jalanan ni. Saya. Kan Tuhan nak terima kami ni. Ada tak saya dah buat banyak salah, saya tak bolehlah sebutkan kat sini, kan. Saya kata solat, kan. Ambil wuduk, saya ajarkan dia ambil wuduk, kita solat sama-sama. Lepas tu dia orang kata, salah ni dah besar ni saya buat ni. Kalau hukuman undang-undang teruk, kita kata tak apa, solat. Jangan tinggal solat, saya kata. Adik-adik perempuan tak bertudung, pakaian tak lengkap. Bagaimana saya tak, kamu solat. Ni ambil minggu depan, abang bagi sejadah, telepong, sejadah, bawa lah pergi mana-mana. Sampai waktu duduk solat. Saya buat jahat ni, tak apa solat. Bayangkan kalau daripada mulut saya ni, kawan-kawan saya kata, memanglah kamu memang neraka, tak payah solat apa-apa. Wa'azubillah min zalik. Apa akan berlaku? Maka sia-sialah. Kita hilang satu lagi peribadi yang mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sedikit usaha itu dapat diselamatkan. Kan?
Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni sebagai hamba, kita nak apa sebenarnya? Kan besar sangat ke kita ni? Kan kalau orang tanya, terus nak hujam dengan hukum, terus nak menulis perkataan tu tak pernah positif, negatif saja. Komplain saja, itu tak kena, ini tak kena, semua benda tak kena. Dan akhirnya kita nak apa? Kan? Segala perkara kita nak komplain. Kita tak boleh tahan pun jari kita ni daripada menulis sesuatu yang tidak mendatangkan kesan yang baik pun pada diri, suasana, keluarga, bahkan negara. Kan alangkah ruginya. Jadi bagi mereka dekat luar sana diuji dengan pelbagai isu, masalah, kan, kesakitan. Mana yang tahu nak bantu, tolonglah bantu. Mungkin ada rakan-rakan kita, ada keluarga kita yang bedridden, kan, di perbaringan. Tolonglah, kan, bantu dia, tanyalah untuk kita khidmat untuk dia, untuk ambilkan wuduk, bantu dia untuk solat, ajarkan dia solat. Dan janganlah kita nak letak hukum, nilai apa pun yang sedang dilalui oleh orang dekat luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan kasih sekalian, Nabi SAW yang kita kasihi, baginda tak nak seorang pun masuk kat dalam api neraka. Kan? Takkan kita ni, kita sakit hati dengan orang, kita nak doakan mereka tu ditimpa keburukan, ditimpa perkara-perkara yang tak elok. Jadi maksud saya, hidupkanlah jiwa kita ni dalam jiwa yang nak memujuk, mengajak, untuk banyak kepada memberi, bukan sekadar mengatakan sesuatu lepas tu jadi bola tanggung. Jadi contohlah kita sakitkan hati orang, oh kamu tak solat kan, nerakalah kau. Sekarang ni kalau dia pegang kata-kata kita tu, maka apa aku nak solat, dia pun dah kata aku kat neraka, Allah, habis kan. Maksudnya saya, jadi apa yang kita nak dari perkataan kita yang kita kongsi kat media-media masa hari ni, media sosial hari ni, semua benda lah kita rasa tak kena. Yang bukan kita lah dekat IKIM ni, kan? Kata ganti nama kita tu untuk kita sama-sama melihat dan menilai, kan? Mengajar orang dekat luar sana untuk sama-sama balik, kan, kepada jalan yang mendamaikan, yang banyak memberi kasih sayang, banyak memuji daripada mengeji. Sebab kita nak apa sebenarnya? Hari ini kita bercerita tentang akhir zaman, kiamat, tapi tak setara pun kita punya perbuatan, kelakuan kita dengan apa yang kita katakan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan kasih sekalian, ada tak di kalangan orang yang kita kenali rapat merasa sedih dengan perkataan yang pernah kita kata pada mereka? Ada tak di kalangan orang yang kita kenal, yang tak kira lah rakan sekerja, rakan sepejabat, jiran, tetangga, guru, teman-teman, yang mungkin terasa hati bila mendengar ucapan yang kita katakan terhadap diri mereka. Dan kesedihan itu berpunca daripada kita. Dan maka saya nak ajak semua untuk kita kembali, kita reset balik. Maknanya kita mulakan semula. Ni Haji, mungkin kita dah tinggal berapa hari lagi, lebih kurang dalam Allah SWT 89 atau 88 hari lagi nak masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesempatan lah sangat-sangat untuk hadapi Ramadan. Dan tuan-tuan puan, dan saya lah nak ajak semua lah juga untuk insya-Allah kita yang bertanya orang-orang yang sekeliling kita, mereka okey ke tak, dan bagaimana yang ada mungkin yang dulu tak pernah jual sesuatu, tiba-tiba dia menjual, barang-barang yang mungkin kalau kita boleh gunakan untuk keperluan hidup kita, keperluan harian kita. Ada satu lah saya nak kongsi sikit. Saya nak belilah sesuatu kat dalam satu pusat jualan secara maya ini, barang. Tiba-tiba orang yang saya kenal ni, saya tahu dia tak pernah jual apa-apa pun. Kemudian dia jual perkara yang saya nak pakai, yang saya nak beli tu. Jadi saya batalkan tu, saya beli dengan dia. Perkara yang sama, Masya Allah, harga dia sedikit mahal, sedikit dah tinggi harga. Saya kata itu sesuai lah, sebab dengan kos hantar dan sebagainya, saya gantikan. Jadi mungkin dalam keadaan dia memerlukan. Jadi tuan-tuan, maksud saya nak ajak semua, kalau kita ada lebihan, maka cubalah untuk kita bantu orang di sekeliling kita, barang-barang jualan, barang yang kita perlulah, dan ini sedikit sebanyak memandu hati kita ni, supaya hidup
dalam keadaan cuba nak memberi daripada berusaha untuk meminta semata-mata. Wallahu a'lam Haji. Saya terima kasih banyak Haji untuk respon tersebut. Sahabat kita, Haji ada sebut tadi berkaitan dengan menghukum, ada sebut tentang doa kita, perkataan yang baik-baik. Ada sahabat kita bertanya, ini ada sesuatu yang kena mengena dengan dirilah, berkaitan dengan, boleh tak kalau kita nak doakan orang rasa apa yang kita rasa, seperti apa yang dia buat pada kita. Dia buat kita rasa sedih, kita minta doa supaya dia pun sedih juga. Mungkin dengan cara-cara yang berbeza lah. Atau kita doakan dia tak rasa apa-apa yang kita rasa. Bagaimana? Adakah apa yang terbaik yang sepatutnya kita lakukan pada orang yang dah buat kita sedih atas perlakuan dia terhadap kita, Haji? Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya? Allah adalah Rabb aku. Allah adalah Tuhan aku. Dan aku tidak menyekutukannya dengan apa pun. Ya? Subhanallah. Ya, kadang-kadang yalah, ada perkataan-perkataan tu dia menyakitkan hati sangat-sangat, kan? Dan Haji, dia perkataan ni, saya selalu kata, terima kasih buat yang bertanya tadi, kan? Kalau dekat dinding tu, kita ketuk paku, kemudian kita sapu dengan apa? Compound, apa nama benda tu? Yang putih tu. Kawan-kawan kita yang rajin DIY ni tahulah, kan? Jadi bila kita tutup tu, kesan tu dekat dinding tu, kan? Kesan tu tertutup. Tak nampak lah, kan, kesan paku kita cabut tu. Tapi kesan tampalan tu tetap ada. Walau cantik mana pun, bila kita cat pun, dia tetap ada. Kalau kita yang amatur ni buat, kan. Jadi begitu juga dengan hati kita ni. Bila kita kena perkataan yang buruk, menyakitkan hati, mahu tidak mahu dia tetap juga ada kesan kat dalam hati. Kadang-kadang ada sela-sela waktu tertentu, lama dah tak ingat, tiba-tiba teringat. Jumpa muka dia ni, teringat balik, sakit hati kita. Jadi waktu tu perlu kita doakan supaya dia rasa apa kita rasa. Dan saya selalu ingat pesanan guru saya, guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki. Kalau kita rasa teruk macam mana pun orang sakitkan hati kita, kalau kita rasa macam mana buruk pun orang lakukan terhadap diri kita, jangan sekali-kali doakan keburukan ditimpa ke atas diri ni. Sebab bayangkan, kata beliau, bayangkan di saat doa kita tu memang waktu mustajab. Kita doa, ya Allah turunkanlah bala bencana. Memanglah kalau doa keras-keras, kan, tuk memang doa tu dimakbulkan. Jadi berlaku keadaan macam tu. Maka terputuslah waktu dia untuk beribadah pada Allah, dia bertaubat kepada Allah, untuk melakukan ibadah-ibadah yang mendatangkan kesan baik pada diri dia, disebabkan doa kita. Kita bangga doa kita tu Allah terima, tapi malangnya juga jadi penyebab terhenti pahala dia disebabkan doa kita. Ini pesan Syekh Fahmi Zamzam yang sangat melekat ke hati saya. Dan ada kami tanya lagi, jadi siapa yang nak perlu dibuat ni? Hati ni dah sakit dah ni, kan? Doakan dia. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabb aku, Tuhan aku. Aku tidak menyekutukannya dengan apa pun. Dan doa ni bila kita baca, kita akan rasa bila dalam kesulitan apa pun, kita tahu yang menguruskan kita ni Allah. Kemudian ada satu lagi doa, kan? Allahumma rahmatika arju fala takilni ila nafsi tarfata aini. Doa ni banyak saya kongsikan sebelum-sebelum ni, kata umpan. Uslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, semata-mata dengan rahmat-Mu yang aku harapkan, maka jangan kau biarkan aku menguruskan diri aku sendiri sekalipun dengan sekelip mata. Dan perbaikilah segala urusan aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi bila kita baca maksud ayat ini, tuan-tuan, kita nak melakukan sesuatu tu, kita tahu kita menguasai. Katalah seseorang yang kita rasa benci, sakit hati tu datang. Dan ketika itu kita berkuasa untuk mengenakan sesuatu ke atas diri, maka baca doa. Faham maksud dia. Supaya kita tak lakukan sesuatu tu ikut kehendak hati kita. Kita serahkan balik kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saya bagi tahu dekat sini, hati, memang hati kita ni ada rasa kecil hati, kan? Sakit hati. Saya dah maafkan dah, tapi saya tak nak lupakan dah. Betul. Itu benda yang biasa, kan? Dan itu pun sunatullah, kan? Dalam hidup kita pun, kan? Kalau sebab
itu perasaan, dan kita tak boleh kata bila maaf lupa. Tak ada, sebab kita ni manusia biasa, tuan-tuan, manusia yang biasa. Kita lemah, kita kena terima kelemahan itu. Cuma dalam kita rasa marah balik, marah semula bila jumpa, jangan doa keburukan, sebab alangkah ruginya. Jadi tahan diri kita, doakan kebaikan untuk dia, hidayah untuk dia. Sebab apa yang dia akan rasai nanti pun mungkin tak sama dengan apa yang kita alami sebelum ini. Jadi alangkah indah kan kita akan membezakan diri kita dengan diri dia. Itu lebih baiklah. Wallahu a'lam. Terima kasih Haji. InsyaAllah semoga menjawab persoalan sahabat kita pada malam ini. Jadi kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini bicara kita masih lagi berbaki lebih kurang 30 minit untuk kita dengarkan bicaraan soal dari hati ini. Jadi anda jangan ke mana, soalan-soalan anda kemukakan dekat WhatsApp 0112900404, Facebook kami IKIM FM dan YouTube channel kami IKIM. Sekejap lagi saya bacakan soalan-soalan anda. Berehat sekejap, kembali selepas ini. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Yup, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini untuk sama-sama kita dengarkan bicara dalam segmen Dari Hati bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Tajuk kita pada malam ini, kesedihan adalah keperluan tetapi salah berlebihan. Soalan-soalan anda sila kemukakan dekat Facebook kami dan juga di WhatsApp serta YouTube channel kami. InsyaAllah kita akan raikan, dan ada soalan sahabat kita bertanya di WhatsApp. Dia tanya dengan kita, ni dia kod kata-kata suaminya, apa-apa jadikan abang ayang guna kereta kita. Pesanan di saat hujung nihayat suami di dunia. Setelah ketiadaan suami, ayah tak benarkan saya ambil kereta suami, perlu serahkan kepada keluarga mertua. Kini kereta tersebut ditarik bank dan sudah berlaku jual beli dan pindah milik pemilik baru. Sedih nak teruskan hidup selepas suami kembali kepada pemilik. Sedih bertambah rasa terkilan tak dapat penuhi pesanan suami. Katanya mungkin ada pesanan-pesanan nasihat Haji untuk beliau ikhlas dan redha lepaskan pesanan suami itu, terkilan dan belenggu diri ni. Silakan Haji. Assalamualaikum Muhammad. Tuan-puan yang saya muliakan, sekalian sekalian, terima kasih puan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak untuk kita beribadah, untuk kita sembah kecuali Engkau. Dan sungguh kita ni orang yang zalim. Dan sungguh bila kita baca doa ini, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita yang rasa dizalimi ini, ataupun saat kita rasa diuji. Yang ini doa masuk untuk kita sama-sama baca ulang dan ulang. Dan bila dalam keadaan itu, saya yakin dan percaya bila rasa bila kata tak dapat nak menunaikan hajat suami, tapi percayalah dalam sesuatu kita punya pentadbiran terhadap satu perkara sudah tentu disertakan dengan takdir daripada Allah yang memiliki pentadbiran tersebut. Maknanya dalam puan nak menguruskan, nak melaksanakan amanah tersebut, tapi Allah tahu, Allah letakkan sesuatu itu pada tempat dia. Ya, saya faham, mungkin ketika ini, ketika itu, puan merasakan tak mampu untuk melaksanakan amanah. Rasa terkilan tadi. Tak apa, raikan kesedihan tersebut. Tetapi yakinlah, bila Allah, dia lebih tahu apa sebenarnya yang kita perlukan dalam kehidupan kita ni. Apa sebenarnya yang barangkali kita banyak mahu kita, tetapi
banyak persoalan yang kita tanya, kan? Adakah kita rasa pelbagailah, rasa tak diadili dekat dunia ni, kan? Tapi yakinlah Allah Maha Adil, kan? Dia tahu, kan, apa sahaja perkara dan luar daripada bidang kemampuan kita. Tadi saya sebutkan kisah sahabat saya, rakan klien saya tadi, dan saya sendiri pun jalan cerita tu dia macam tak boleh nak jangka, kan? Apa sebenarnya yang dihadapi tu, kalau kita rasa pun dah lah susah, kemudian kena keluar daripada rumah. Kawan saya kata tak, dia bukan dihalau, tapi dia kata itu adalah perjanjian dan dia terima. Subhanallah. Kalau saya lah, saya kata, dalam hati saya kata, dah lah susah, lepas tu kena keluar daripada rumah dia sewa, kan? Lepas tu subhanallah dia pergi solat berjemaah, minta ke Allah. Dan dia bertahan selama 2 tahun. Allah gantikan dengan sesuatu yang dia rasa tak ada kata-kata yang mampu dikeluarkan. Dan begitu jugalah dugaan ujian yang kita alami hari ini. Orang boleh berkata apa-apa, tuan-puan, kan? Sebab mereka tidak merasai. Kan? Tetapi dalam dekat sinilah ujian yang perlu kita tanyakan, apa tujuan untuk kita hidup dekat muka bumi ini, kan? Kalau bukan untuk hanya semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya datang daripada Allah. Dan jadi ketika kita rasa bersedih, boleh bersedih, tapi jangan biarkan berpanjangan. Tak apalah kereta tersebut dijual kepada sesiapa pun. Dan kalau ada peruntukan undang-undang yang perlu dilakukan, lakukan. Tapi tanyalah pada yang ahli, bukan kepada orang yang cuba mengambil kesempatan. Tapi kadang-kadang ada perkara-perkara ni, bila kita redha, kita lepaskan, dia akan beri kelegaan. Dan sebab kita tahu Allah aturkan tu sesuai sangat untuk kita. Dan sebab tu saya pegang kepada apa perkara yang dilakukan, dialami pada hari ini oleh orang ke, oleh sesiapa pun, waktu, keadaan, itu daripada orang. Dekat luar sana ada kawan-kawan saya, tuan-puan, menyatakan rasa terzalim, sebab dah bertahun kerja tak pernah dinaikkan pangkat, tak pernah dinaikkan jawatan. Sedangkan tempat yang sama, orang yang sama, perjawatanan yang berbeza, yang menguruskan mereka cepat je naik dan sebagainya. Dan ketidakadilan berlaku kat mana-mana, kan? Kalau dekat dunia ni kita rasakan mungkin kita tak dapat keadilan yang kita nak. Tapi kenapa ada tara syurga dan neraka? Ya, subhanallah. Jadi sebab dekat situlah pengadilan yang seadil-adilnya, kan? Dekat dunia ni tak mengapalah kamu lakukan apa-apa saja yang kamu mahu, kan? Kamu pegang amanah tapi kamu tidak tunaikan kepada orang yang berhak, anak-anak yatim, kan? Isteri yang kehilangan suami, kan? Mereka yang kamu sakiti, orang yang kamu diamanahkan untuk menjaga kebaikan mereka, kan? Kemaslahatan mereka, tapi kamu abaikan, kan? Jangan cerita tentang berkahwin besar, tentang dunia, tentang negara. Tanya tentang pengurusan dalam organisasi kita, kan? Jiran tetangga kita. Jadi tak apalah, kan? Ambillah dekat dunia ni, tapi ingat, pengadilan yang maha adil. Kenapa ada syurga dan neraka? Untuk membela kita yang terhina, terzalimi dekat dunia ini. Hina itu atas kapasiti manusia, tapi insya-Allah kalau kita dengan sabar, dengan tekun, mulakan balik, reset balik, mulakan hidup balik. Jangan terlalu sedih berpanjangan sampai kita tak berusaha untuk bangkit, bangun, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan keluarga dan diri. Maka kita akan rasa rugi nanti. Maka puan, saya tak kata lupakan, tidak, tapi ambillah jalan yang tengah, yang akan melegakan dan memudahkan. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan orang yang diuji dengan kesusahan dekat dunia ini diberikan ketenangan, diberikan keadilan. Kalau tidak di dunia, insya-Allah dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih banyak Haji untuk jawapan persoalan sahabat kita. Ada yang tanya dekat Facebook, dia kata macam mana
kita dah cuba nak selesaikan masalah tu, tapi makin bertambah masalah dan tak nampak pula jalan penyelesaiannya, Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan yang saya muliakan, saya kasih sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang penyelesaian masalah kehidupan kita ni, dia bukan dengan satu jalan sahaja. Kalau kita nak nak selesaikan satu masalah, kadang-kadang kita boleh belajar dengan perkara yang kita lihat, perkara yang kita rasa. Ada orang jadi tukang masak, dia uji kaji masakan tu dengan menambah dan mengurangkan dia punya bahan dalam masakan, sehingga dia rasa betul-betul capai pada rasa dia. Kemudian dia beri pula kepada orang lain untuk merasai, bagi balik maklum balas, feedback dan sebagainya. Begitu juga dengan perjalanan kita dalam dunia ni, tuan-puan. Dan kadang-kadang contoh sebagai puzzle, kita cari sesuatu tu untuk letakkan pada tempat yang kosong. Kita ambil yang itu, kita uji cuba berkali-kali. Ada puzzle tu sekadar ada 9 keratan saja, mudah kan? Dan ada puzzle tu sekadar 50 keratan saja, mudah lagi. Tapi bayangkan ada puzzle tu beribuan. Begitu juga kehidupan kita ni. Hari ni kita rancang, esok apa yang kita rancang tak sama sebagaimana kita rancang semalam. Puzzle. Tapi kita berusaha mencari. Cari, ada orang yang bertemu pada jawapan dia. Tapi ada orang yang tak bertemu, lalu dia tinggalkan, lalu dia move forward. Dia teruskan kehidupan, dia tinggalkan. Sama ada nanti lepas dia ke hadapan, dia akan datang balik, patah balik untuk mencari jalan penyelesaian pada masalah. Kita dulu ingat tak jawab soalan UPSR, SPM, lagi apa lagi kita PMR kan, bukan SRP kan. Jadi dulu dia ada apa, bila soalan tu kalau kita ada 30 soalan, kita ada bagi masa kan, katalah sejam. Kita tunggu tak pada satu soalan? Tak kan, sebab kita tahu masa berjalan. Jadi kita pergi pada soalan lain. Kalau susah lagi kita pergi yang lain. Habis kita patah balik. Kan? Apa kita buat lagi? Habis patah balik. Last kali apa? Tembak. Itu pun cuba menyelesaikan pada masalah kan. Jadi maksud saya, kadang-kadang penyelesaian pada masalah ni dia kadang-kadang kita fikir satu jalan. Sebab itu kita perlu cari bimbingan. Kita perlu cari jawapan tu dalam pelbagai cara dan kaedah. Tuan-tuan puan, tak dapat satu cara yang lain. Dan subhanallah, dulu kalau kita dalam, saya nak ambil kongsi lah, dulu saya kerja dekat satu buah tempat jabatan yang lebih berbentuk operasional, operasi, turun dengan masyarakat, pergi ke bawah-bawah, jumpa dengan masyarakat lah, yang daripada baru lahir hampir nak meninggal dunia. Jadi saya rasa dekat 7-8 tahun berada dekat situ. Jadi saya rasa sangat rapat, dekat dengan masyarakat. Kemudian saya masuk kepada satu jabatan yang banyak dengan dasar, dengan kertas kerja, dengan menguruskan isu yang lebih berbentuk pentadbiran. Jadi kat situ saya dah buat timbang tara antara dua-dua ni. Betapa kedua-duanya tu ada kompleksiti tugas yang berbeza. Kesusahan, kesukaran tu tak boleh nak diberi kepada dia punya kayu ukur. Sebab tu aja saya selalu kata, orang yang mengatakan kerja orang lain tu lebih senang, orang itu tidak matang. Sebab kerja awak senang lah, kerja dia ni saya ni susah sekian-sekian. Pada saya itu tak matang. Sebab tadi tak pernah berada pun dekat tempat orang tersebut. Saya melihat tugas tukang pipe kan. Senang je beli pipe, ukur, masuk je buat. Tapi bila PKP ni buat, ya Allah, susahnya nak pecah itu, nak pecah ini kan. Dan kemudian tengok kerja tukang kebun kan. Kita rasa senang je. Awal pagi pukul 7 sejuk-sejuk, pukul 10 dah selesai dah kan. Tapi pernah tak kita tanya macam mana jumlah gajinya kan, macam mana bila berhadapan dengan risiko ular ataupun binatang berbisa. Jadi maksud saya, selagi kita buat perbandingan, tidak berusaha untuk mencari jalan kaedah menyelesaikan, so selagi itulah kita tak akan pernah puas dengan kehidupan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian sekalian, sekali lagi saya kata, ada masalah, cari jalan penyelesaian. Ada isu, cari jalan dan bagaimana nak menyelesaikan.
katalah dah rasa tak boleh nak pergi selesaikan bersedih, maka cari seseorang untuk membantu dan untuk memberi sesuatu, nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Jangan rasa putus asa dengan dunia, kan? Tapi tak pernah jangan rasa takutlah untuk tewas dekat dunia. Dan sebab ketewasan itu, kekalahan kita itu akan membina kekuatan kita untuk satu lagi ujian yang di masa depan. Dan inilah lumrah kehidupan kita. Kita akan ada dekat atas, satu saat nanti kita akan berada dekat bawah. Kan? Jadi ambil masa untuk bermuhasabah, cari jalan. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang bertanya tadi, sahabat kita yang bertanya tadi, dikurniakanlah jalan-jalan kemudahan dalam urusan. Haji. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati. Pernah di persimpangan, kabus menutupi jalan, hingga mata tertawan pada jalan lainan indah. Ibarat fata morgana yang menipu mata, tapi ku atau benar, hanya kerana bodohnya aku ingin nikmatinya. Bagaimana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Sukar aku nafi dan menipu diri sendiri dalam seribu pada cinta hakiki. Hanya kerana bodohnya aku sangka kau ganti. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tuhan saksikanlah usahaku mencarimu, kerana kasihmu abadi awal dan akhir. Mekaulah selalu agar dapat aku singkir cinta selainmu sepenuhnya dari hati. Bagaimana hati tak tergoda, bagaimana hati tak tergoda, di celah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara.
1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan kesetiaan anda bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dari hati waktu ini sama-sama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Soalan anda, ada satu lagi soalan kita nak raikan. Ada sahabat kita bertanya, saya nak kongsi yang dekat Facebook Haji. Dia tanya macam mana nak hadapi sikap segelintir masyarakat bila kita berkata soal-soal yang positif, fikir positif, tapi dianggap kita sebaliknya. Macam mana tu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Roll with it. Ya. Jangan takut suasana yang berubah. Kalau kita jadi orang yang melanggar arus, yang kita tahu arus tu adalah arus kebiasaan yang penuh negativiti. Ya. Duduk saja daripada pagi, borak tentang buruk orang tu, buruk orang ni, itu tak kena, ini tak kena, suasana itu, suasana ini, kan. Roll with it. Jalan, pusing. Setiap apa yang berlaku ni dia ada hikmah. Dan betul, saya tahu, tak mudah. Tapi percayalah, dia sangat berbaloi untuk kita. Maknanya, tapi saya nak pesan satu. Kadang-kadang dia ada orang yang setiap perkara positif pun dia akan lawan arus. Dia akan berusaha sungguh-sungguh nak menidakkan benda tersebut. Orang dah kata dah, perkara ni haram. Kan? Produk ni memang menyokong kepada agenda mubalik tertentu. Tak, dia tetap juga. Ada 1000 hujah para alim ulama yang menyatakan salah, tapi hanya satu saja hujah seorang alim yang mengatakan betul. Itu hujah tu yang dipegang sampai bila-bila. Salah lah, kita kena ikut majoriti. Maksud saya, janganlah pula jadi orang yang sentiasa nak melawan arus. Tapi kalau benda tu positif. Tapi kalau perkara itu negatif, ketika itu tuanlah seorang-seorang yang ada dekat situ, ataupun seorang-seorang yang ada dekat situ, maka jadilah orang yang membugarkan positivity. Dan saya tahu Haji, saya ada juga klien yang sampai dia pulau sebab tak nak mengambil, maafkan saya, rasuah, rasuah tertentu, sampai dia pula di pulau, tapi diperjuangkan dengan peruntukan undang-undang yang ada. Tapi subhanallah, panjanglah jalan dia, tapi Masya Allah dia berjaya. Jadi dan ini yang kita perlu ada. Sebab itu para pemimpin kita sentiasa mengingatkan, dan juga kena ingat pemimpin perlu diperingatkan juga, bersedia. Sekadar sebagai pemimpin ini pun bukan sekadar nak memimpin, ingat kita juga kadang-kadang perlu ditegur juga. Tetapi kita yang menegur pun dengan hikmah lah. Betapa kita pun memerlukan panduan, bimbingan dalam kehidupan. Kadang-kadang hidup kita ini dia adalah satu proses untuk menuju kematangan. Kadang-kadang tuan-tuan ada sampai satu peringkat melepaskan sesuatu yang sebati dengan kehidupan kita dan memulakan satu kehidupan dengan apa yang kita tidak mahu itu lebih baik daripada kita terus berada pada satu tempat yang akhirnya merosakkan jiwa dan diri kita. Jadi ambillah keputusan sebaik-baiknya, bukan bersendirian, dengan bimbingan Ar-Rahman, dan juga mungkin sokongan, pertanyaan kepada orang-orang sekeliling yang tidak memihak ataupun perlu bersikap netral. Wallahu a'lam. Terima kasih Haji untuk respon pada soalan sahabat kita. Mungkin itu kesempatan yang kita ada untuk kita raikan. Sebelum saya nak berakhir ini, saya nak minta mungkin yang bagi Tuan Haji untuk wrap sikit lah tajuk kita, pesan-pesan kita, agar kesedihan yang kita ada, kita rasailah sebaiknya, cuma tak naklah berlebihan. Macam Haji sebut, pesankan tadi, move on, kita buatlah sesuatu perkara untuk kita selesaikan apa jua masalah-masalah kita yang kita hadapi sehingga membawa kesedihan tersebut. Mungkin Haji nasihat sikit kepada sahabat pendengar di hujung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji. Saya nak ingatkan diri saya juga sebenarnya yang utama. Mungkin pada hari ini tuan-tuan, Allah biarkan hati kita ni hancur berkali-kali
Dan sampai kita rasa tak ada harapan dah dekat dunia. Saya. Dan ada keluarga mungkin kita rasa terpinggir, ada kawan-kawan kita rasa terasing. Dan itu akan buatkan kita punya harapan hanya untuk Allah sahaja. Berkali-kali kita tersungkur. Dan hakikatnya setiap perkara yang melukakan hati kita pada hari ini hanya akan membuatkan kita kuat pada akhirnya. Dan kadang-kadang proses untuk kita patah hati dan proses itulah yang sebenarnya yang akan membuatkan kita sedar dan membantu kita untuk melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Selepas segala dokongan pautan kita pada manusia rasa sia-sia, maka di saat itu kita tahu Allah tak pernah sia-siakan kita. Dan saya mohon ampunan maaf pada seluruh ahli keluarga besar dari hati Radio Hakim yang saya kasih, saya mulakan para guru-guru saya, Masya Allah, yang berkirim tanya khabar, mendoakan, dan semualah kita semua teruslah menjadi orang yang memberi kepada kebaikan, yang mengajak untuk ingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sekali lagi saya mohon ampunan maaf, mohon doa mendoakan. Amin. Terima kasih banyak Haji untuk respon untuk tajuk yang kita bawakan pada malam ini, pesan-pesan kita, perkongsian pengalaman untuk tajuk kesedihan ini. InsyaAllah soalan-soalan anda, sahabat-sahabat saya yang tak sempat kita raikan pada malam ini, InsyaAllah saya akan bawa pertemuan nanti 2 minggu dari sekarang untuk perkongsian dari hati bersama dengan bagi Tuan Haji. Jadi anda masih boleh terus bersama-sama. Dari hati kita akan kembali semula minggu hadapan. Minggu hadapan insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Ma'arif, Ketua Hakim Syar'i Malaysia, juga dengan Prof. Datuk Nur Aziah, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam untuk isu-isu kekeluargaan dan juga undang-undang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi anda kena ikuti siaran dari hati minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Jumaat 9 malam. Sekali lagi terima kasih banyak Haji untuk pertemuan kita pada minggu ini. InsyaAllah kita ada kesempatan kita jumpa 2 minggu lagi Haji, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Haji, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM Sentiasa, inspirasi Euforia Islam. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Intim ini. Yang mana lagu ini kalau anda nak ikuti, nak faham liriknya lebih lanjut lagi, Isnin nanti insyaAllah saya akan bersama dengan penulis liriknya untuk kita dengarkan perkongsian lagu Segenggam Tabah menerusi inspirasi lirik Isnin nanti jam 9 malam. Jom dengar sama-sama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Nasib yang melanda menunggang badai bergelora, direda bersendirian, bagaikan jamur pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti, segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan, telah tertulis suratan nasibmu. Derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir lesu, tapi apa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah
nasib yang melanda, menunggang badai bergelora, direda bersendirian. Bagaikan jambu pulang senja, batas sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti. Segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang calar. Derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir lesu. Tak siapa tahu hatimu, biarpun terusan di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di palu, pasti bertemu tenangnya. Talian khas kaunseling COVID-19 boleh dihubungi melalui talian kasih 15999 atau WhatsApp talian kasih 0192615999 yang dibuka kepada bangsa COVID-19, waris bangsa COVID-19, petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Talian beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. An-Nur yang mana nak menghabiskan 30 juzuk dalam masa 55 hari. Program tu lebih kurang 90 hari lah. Subhanallah. Dan Darwish sendiri Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Inspirasi jiwa nan suci. Terus setia bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ketahuilah bahawa indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Lembah Kelang 91.5 FM. Tiada Tuhan yang disembah melainkannya Allah yang Esa.
dilahirkan di dalamnya. Aku memohon petunjuk dan hidayahmu, bimbinglah daku menuju ke syurga. Jauhilah segala larangannya. Jadilah insan yang berguna kepada Tuhannya dan jua agama. Al-Quran dan As-Sunnah jadikan panduan, jadi penyuluh dalam kehidupan. Peliharalah ia dengan sebaiknya, itulah pesan Rasul yang tercinta. Beramallah dikau seperti hari esok kau telah tiada. Bekerjalah dikau seperti kau kan hidup untuk selamanya. Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang Maha Esa, nikmat yang mana harus kau dustakan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Ku mohon padamu ya Ilahi, tetapkanlah ku di jalan ini. Berikan ku ketabahan hati, kekuatan diri. jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA.
antar bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yang dalam perjalanan memandu tu hati-hati, kami doakan anda sampai ke destinasi. No, tak boleh rentas negeri ya, patutlah pada SOP. Sekiranya ada urusan-urusan kecemasan, dapatkan kebenaran daripada pihak polis di Balai Polis Berdekatan anda untuk lakukan perjalanan sekiranya ada kecemasan. Okey, rujuklah pada pihak polis apakah bentuk-bentuk kecemasan yang dibolehkan, dibenarkan untuk melakukan perjalanan rentas negeri. Okey, ini untuk adik-adik Abang Faiz yang mana pelajar sekolah ataupun untuk institusi pengajian tinggi tak perlu menjalani saringan COVID-19 jika mahu menduduki peperiksaan atau pulang ke asrama dan juga kampus. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sekolah atau IPT tidak boleh menetapkan syarat berkenaan kecuali bagi mereka yang bergejala sahaja. Semalam, terdapat aduan berkenaan IPT dan sekolah di beberapa negeri yang mengenakan syarat kepada pelajar supaya membuat swab test sebelum masuk ke kampus atau asrama untuk menduduki peperiksaan dengan kos ditanggung sendiri. Sidang khas hari ini membincangkan perkara itu dan bersetuju bahawa IPT atau sekolah tidak boleh mengenakan syarat kepada pelajar untuk menjalani swab test sama ada bagi memasuki asrama atau untuk menduduki peperiksaan kecuali bagi pelajar bergejala sahaja. Jadi tak ada keperluan pun dan tak ada arahan pun daripada pihak kerajaan untuk adik-adik saya ni anak masuk ke IPT ataupun ke sekolah untuk menduduki peperiksaan atau pulang ke asrama dan kampus untuk menjalani swab test kecuali sekiranya anda bergejala. Itulah antaranya harapan kita agar dapatlah kita patuh kepada arahan-arahan kerajaan ini agar ia tidak membebankan banyak pihak dalam suasana yang sekarang ini pasti ramai juga yang terjejas ekoran dari segi ekonomi ekoran pandemik ini. Jadi kita ikutlah apa pun arahan-arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okey, terima kasih kepada anda yang dah pun ikuti dari hati sebentar tadi. Kalau terlepas perbincangan-perbincangan kita berkaitan dengan kesedihan ini, anda boleh rujuk kembali dekat Facebook kami. Dari hati kita bersiaran dekat situ juga, dekat YouTube pun ada. Anda boleh carilah untuk perkongsian dari hati sebentar tadi bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda. Jom kita teruskan hiburan. Sambil-sambil anda kalau nak dengarkan lagu, adalah permintaan-permintaan nak saya tunaikan, silakan. Kejap lagi saya bacakan. Ini dia Saujana pula, Hijaz. Lagunya Rintihan. Biar berlinangan air mata, ku takkan hentikannya. Biarkan ia menyembuh luka, hilanglah rasa duka. Tidak ku termampu merentasi semua
published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Assalamualaikum. Saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda di mana jua anda berada. Kami doakan dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sebab teman-temankan kami. Jadikan IKIM teman anda waktu ini bersiaran bersama dengan saya Faiz Josmain. Pelbagai perkongsian menarik saya nak bawakan dan juga informasi-informasi berkaitan dengan PKP, PKPB dan juga SOP-SOP serta COVID-19 saya akan kongsikan dengan anda. Dan hari ini di perincian daripada Kementerian Kesihatan yang mana mengesan 18 kluster yang berpunca daripada aktiviti rentas negeri sejak 7 Disember lalu sehingga semalam. Menerusi satu hantaran yang dibuat naik di Facebook Kementerian Kesihatan, kluster itu membabitkan 1,378 individu positif COVID-19 katanya. Daripada jumlah kluster itu, 7 daripadanya dikesan di Kelantan, manakala masing-masing 3 kluster di Pahang, Sarawak, Perak serta 2 kluster lagi di Terengganu. 7 kluster di Kelantan diklaim sebagai kluster seragam cepa yang sudah menjangkiti 33 individu. Diikuti kluster Alor Durian 28, kluster Wakaf Lanas 16, kluster Kampung Geting 12, kluster Kampung Renok 24, kluster Kampung Badak 60 dan kluster Kesedar 15 kes. Kluster di Pahang pula membabitkan kluster Intan 10, kluster Semambu 12, kluster Mempaga 542 serta kluster di Sarawak, kluster Bahsayap 89, kluster Pasai 429 dan kluster Jelita 220. Di Perak, kluster Ehsan Ibul menjangkiti 33 individu, kluster Lumut Barat 14 dan kluster Intan Mas 15. Selain di Terengganu, 2 kluster berpunca daripada aktiviti rentas daerah iaitu kluster Mengkuang dan kluster Palut. Masing-masing sudah menjangkiti 13 individu. Ini perincian semalam. Jadi antara kes-kes 18 kluster berpunca daripada aktiviti rentas negeri, maka rentas negeri tidak dibenarkan sekarang ini. Jangan laksanakan rentas negeri kerana menurut Datuk Seri Ismail Sabri yang mana kerajaan akan bertindak lebih tegas untuk anda yang melaksanakan perjalanan rentas negeri tanpa kebenaran pihak polis. Jadi waspada, kita ikutlah SOP yang telah pun ditetapkan dalam PKP, PKPB, PKPP. Jadi patuh semuanya. Dengan pematuhan ini kita harap dapat kita landaikan keluk jangkitan COVID-19 ini bersama-sama. Okay, jam 11 malam kita ada drama Nur Hikmah, juga perkongsian, ada ucapan-ucapan saya nak bacakan serta perkongsian berita juga informasi-informasi terkini. Ini dia Saujana Tulus di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Tanganmu sama meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disenang kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, mereka juga alfa.